Loceng Ball. Untuk Dun Tanjung Bidara ini, Prof melihat siapa yang layak di antara pendukung yang katakan dua tokoh besar. Yang pertamanya Datuk Seri Rauf sendiri yang akan bertemu dengan dikatakan bekas anak muridnya lah, Datuk Mas Emu. Saya rasa pertemuan kali ini memang cukup hebat dan memang agak kita kata berlaku persaingan yang begitu hebat lah. Sebab saya sendiri sebagai anak jati Tanjung Bidara, saya memang telah daripada dulu lagi pilihan raya, kawasan saya ni, kawasan Tanjung Bidara ni hanya ada dua je yang bertanding, UMNO dan juga PAS. Jadi bila bertanding ada 3-4 penjuru macam ini satu yang baru, satu yang baru. Walau bagaimanapun, dipendekkan cerita, pada pandangan saya setelah 10 hari kita berkempen dan melihat kepada masyarakat ni sekeliling ni, saya yakin calon Barisan Nasional Datuk Seri Rauf mendahului dari segi kepercayaan dan juga harapan masyarakat kepada beliau. Ini berpaksi ataupun pada saya ada dua faktor lah. Pertama, faktor dari segi ketokohan Datuk Rauf itu sendiri berbanding dengan Mas Amariati. Datuk Rauf dikenali oleh masyarakat di sini sebagai seorang tokoh tempatan, anak tempatan yang telah berjaya dan kemudian juga telah berkecimpung di dalam politik dan telah menimba kejayaan di segi rupa dan sebagainya. Dan dari segi wawasan dia, saya mengenali beliau sebab dia ini sama sekolah dengan saya dulu, tapi yalah, saya pergi asrama penuh, dia masih di sini dan sebagainya. Dari segi vision dia, sebab bila saya tanya dengan beliau, you kena ada vision ni nak membangunkan Tanjung Bidara dan sebagainya. Ini dari segi faktor ketokohan tadi. Walaupun beliau dianggap katalah tidak begitu tinggi pelajaran dan sebagainya, tapi beliau mempunyai vision. Saya kata di sini, masyarakat di sini ada 3 benda yang kita perlu tackle. Masalah ekonomi, masalah perumahan dan juga masalah sosial golongan remaja, masalah dadah dan sebagainya. Kemudian di samping itu ada isu-isu yang lain, isu-isu seperti pendidikan dan sebagainya. Tapi beliau menterjemahkan itu, dia kata, Prof, ini isu mikro, tapi isu yang lebih makro ialah isu pembangunan secara setempat. Misalnya apa yang menjadi tanah ini dah dibangunkan, kalau bandingkan dengan coastal highway yang kita janjikan nak buat, lepas tu pelabur-pelabur tak datang ke sini dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya lebih penting lagi. Dengan adanya ekonomi makro itu, misalnya adanya highway, kemudian kita boleh juga membawa pelabur dan sebagainya, itu akan dapat diterjemahkan, akan membantu masyarakat, masalah perumahan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan dan sebagainya. Jadi kat situ saya melihat